Kami ingin membincangkan kepada bagaimana COVID-19 ini memberikan kesan kepada PKS dan juga usahawan digital di Malaysia, dan juga bersama kita adalah pengasas dan ketua pegawai eksekutif Darato Tech dan juga SLUB, Reza Razali. SLUB ada sistem penghantaran dan juga tempahan makanan menerusi point of sale di peranti iPad serta aplikasi SLUB untuk pelanggan menerusi telefon pintar, iOS dan juga Android. Reza, pertama sekali reaksi terhadap keputusan penangguhan bayaran pinjaman oleh Bank Negara Malaysia yang telah diumumkan secara rasmi pada pukul 9 pagi tadi. Penangguhan ini selama 6 bulan, dan juga bagaimanakah ini akan bantu PKS dan juga pekerja-pekerja PKS, usahawan yang terkesan akibat dengan PKP dan juga COVID-19 ini? Tentunya usaha ini sambut baik. Saya melihat daripada grup Telegram dan WhatsApp customer-customer kami, ramai yang sangat gembira. Tetapi bagi pengusaha restoran ini akan membantu mereka daripada segi peribadi, sudah. Kerana komitmen peribadi mereka akan kurang. Tetapi untuk kebanyakan pengusaha restoran, mereka tidak meminjam daripada bank untuk menjalankan perniagaan. Ini kerana bisnes mereka berasaskan cash flow. Dan dengan ini kita lihat besar daripada kos pengusaha restoran ni ialah untuk rental. Rental sehingga 20% daripada jualan untuk rental, dan another 20% ialah untuk pekerja. So dua-dua benda ni mereka tidak akan dapat relief daripada bank loan punya relief oleh bank negara ni. So apa yang perlu pengusaha restoran lakukan sekarang ni ialah mungkin perlu berunding secara peribadi dengan landlord masing-masing untuk kadar sewa untuk bulan-bulan yang akan datang. Dan tentunya ini akan memberikan keserantaian kepada usahawan dan juga PKS walaupun ia tidak melibatkan mereka secara langsung. Ya Reza, secara ringkasnya? Betul. Dia akan membantu, tetapi larger portion of dia punya operational expenses tu, rental dan gaji pekerja tu, itu belum not yet covered. And that is about 40% daripada expenses bulanan mereka untuk masa ini. Okey, Reza, baru-baru ini Reza adakan webinar COVID-19 Bisnes Tukar Arah Terpaksa Pasrah. Apa yang pengajaran yang paling penting daripada webinar tersebut untuk usahawan yang berdepan dengan permintaan yang terkesan, pergerakan yang terkesan akibat daripada PKP dan juga COVID-19 ini? Ya, webinar ini telah dianjurkan oleh perkumpulan Kapten yang menghimpunkan lebih 50 usahawan teknologi. Dan dalam webinar ini kami banyak berkongsi tentang paling penting tu business continuity plan. Pada masa krisis ni, bagaimana kita nak plan jika jualan turun 20%, 50% atau mungkin kepada 0%. Bagaimana kita untuk meneruskan kelangsungan perniagaan, itu paling penting kita bincangkan. Framework apa kita boleh gunakan untuk business continuity kita. Kita juga melihat ada ahli panel berbincang mengenai bagaimana peluang yang ada ketika masa krisis ini. Adakah ini peluang untuk sesebuah perniagaan ke depan, sesebuah perniagaan spend marketing pada masa kompetitor mereka tidak buat, dan juga berbincang tentang bagaimana kita pentingnya untuk mencari support group pada masa krisis ini. Di mana masalah come day to day basis dan kita perlu cuba menyelesaikannya secara ad hoc buat masa ini. So kalau you tak ada support group ni susah. Yeah. Jadi Reza, tiada perancangan jangka masa panjang boleh dilakukan. Paling panjang berapa lama? Reza kata ada day to day basis. Paling panjang berapa lama mereka boleh merancang untuk pengembangan, operasi, pekerjaan? Bagaimana? Buat masa ini untuk business continuity plan tu kita dah perlu lihat the last 2 weeks sales dah jatuh berapa, dan kita sebaiknya kita perlu plan for the year already lah. So kita perlu lihat bajet untuk 2020 yang kita dah lakukan tahun lepas. Sepatutnya minggu lepas kita dah redo balik bajet syarikat. Kalau kita tak buat, memang sekaranglah masanya untuk melakukannya. Tapi Reza, untuk permintaan untuk sektor makanan dan juga minuman melalui penghantaran, Reza juga terlibat dalam sektor tersebut. Bagaimanakah, adakah ini low hanging fruits yang kita boleh ataupun low hanging fruit yang kita boleh lebih maksimalkan lagi dan juga tingkatkan lagi peluang untuk memastikan permintaan mereka yang duduk di rumah akibat PKP ini dapat dipenuhkan? Ini definitely low hanging fruit, tetapi usahawan yang langsung tidak bersedia, mereka sangat terkesan kerana ini melibatkan operational shift dan juga melibatkan mereka untuk apa kita katakan tu
mindset pun kena berubah, di mana bisnes mereka yang dulunya face to face, very service driven, sekarang ni perlu fokus kepada delivery. So dua benda ni pun perlu berubah untuk mereka. Dan apa juga yang Reza inginkan daripada untuk kerajaan umumkan dalam pakej rancangan ekonomi yang dijangka diumumkan dalam masa terdekat ini, bantuan daripada segi apa, kerana Reza bercakap tentang sewa kedai dan juga apa lagi yang mungkin usahawan dan juga PKS inginkan, terutama melihat kepada sektor yang Reza terlibat, makanan dan juga minuman dan juga penghantaran. Okay. Untuk usahawan F&B memang sangat terkesan. Sebelum PKP, jualan dah turun lebih 20% berbanding Februari, melihat data kami. Dan jualan Februari berbanding Januari juga dah turun lebih 15%. So memang dah double whammy di situ. Dan dengan PKP ni kami dapati lebih 50% pengusaha restoran langsung tidak beroperasi. Dan mereka yang beroperasi kini juga hanya mencapai jualan 20 ke 30% pada kadar jualan sekarang pada masa ini. Dan mereka yang 20-30% ni, mereka yang telah bersedia untuk support delivery dan take out. So daripada segi ni kita melihat majoriti restoran kalau dia beroperasi kini pun jualan akan jatuh. So apa yang bisnes perlu lakukan sekarang ni ialah melihat apakah dia sustaining innovation, bagaimana untuk terus sustain, bagaimana kita boleh lakukan benda yang lebih efisien untuk perniagaan kita, dan apa dia inovasi yang disruptif yang kita boleh jalankan. Dan untuk kerajaan, bagi saya, mereka perlu melihat terlalu banyak insentif yang telah ada sekarang ini, tapi kita perlu lihat sama ada insentif-insentif tersebut bolehkah disalurkan kepada industri F&B ini. Sebab daripada pemerhatian saya, kebanyakan mereka memang tidak meminjam dengan institusi kewangan pada masa ini, dan harapnya SRF relief fund yang dikeluarkan ni dipermudahkan cara untuk membolehkan pengusaha restoran juga dapat mengambil manfaat daripada SRF ini. So mungkin framework untuk meluluskan permohonan daripada restoran ni perlu diperlihat. Mungkin data point daripada point of sale cukup. Mungkin data point daripada Grab atau Foodpanda order dah boleh. Kita boleh kasihkan loan. Kita tidak boleh mungkin terlalu rigid lah. Saya harap itu saja harapan saya untuk daripada pihak kerajaan. Terima kasih Reza Razali, pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Terato Tech dan juga SLUB.